Bismillah. Ya, mau sampai. Boleh adjust. Dia belum kan? Tak boleh adjust lah. Macam ni. 幻想语调至最大。 Tiba sini. Dah penuh. 蓝电影、 Tes. 娃娃音、魔兽音、 Testing. Bismillah. Tes. 国宾语歌曲、 Cepat rasa. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba. Dia pun nama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abahi ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ali kulli was sahabati ajma'in wa jami' awliya'na al-awtab wal awtad wal abdal wal nuqaba wal nujaba wa sa'iri ibadillah salihin wa ila arwah islafina walidina wa shaykhina hawashina wa qaribina wa jami' hadhihi silsilah wa khususan ila hadratil imam bi hujjatul islam Abu Hamid محمد بن محمد الغزالي الطوسي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة أن محله ينفعنا بعلومهم بأسرارهم أنوارهم ونفحاتهم وبركات في الدين والدنيا والآخرة سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمنا عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتناه إنك أنت الجواد الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي تمم بالخير يا رب العالمين يا الله يا غفور يا رحيم يا الله. Wahai Tuhan kami yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunilah kesemua dosa-dosa, kesalahan, kesilapan, kelalaian dan kecuaian kami terhadap-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau ampunkanlah kedua ibu bapa kami, rahmati dan kasihanilah kedua mereka seperti mana mereka mengasihi dan menyayangi kami sewaktu membesarkan kami semenjak kami masih kecil lagi ya Allah. Ya Allah, Kau ampunkanlah juga sekalian guru-guru yang telah mendidik kami ya Allah, dan Kau ampunkanlah pasangan hidup kami, suami isteri kami, anak-anak kami dan anak didik kami dan sekalian umat Islam ya Allah. Kau ampunkanlah mereka, rahmatilah mereka, berkatilah mereka sama ada mereka masih hidup atau telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya pada malam ini kami berhimpun kerana-Mu dan Kau Maha mengetahui apa yang kami niatkan dalam hati kami ini, maka Engkau bukakanlah segala pintu-pintu hati kami ini ya Fattah. Lembutkanlah jiwa kami ini ya Latif, sucikanlah nafsu kami, lapangkanlah dada kami, permudahkanlah kesemua urusan kami, pecahkanlah kesukaran kami, perbaiki dan indahkanlah lagi akhlak kelakuan kami, lancarkanlah percakapan kami, luaskanlah rezeki kami, lunaskanlah hutang-hutang kami, sembuhkanlah penyakit kami, sehatkanlah tubuh badan kami, dan Kau bukakanlah ikatan yang terdapat pada lidah-lidah kami ini agar kami dapat memahami antara satu sama lain ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahim ya Allah ya Ilmul Ghaibi wa Syahadah, Kau tambahkanlah lagi buat kami ilmu yang bermanfaat, rezekikanlah kami kefahaman para nabi, ingatan para rasul, ilham para malaikat yang hadir denganmu ya Allah. Kau lindungilah kami dan peliharalah kami daripada kesemua kejahatan dan tipu daya makhluk-Mu dan daripada setiap pandangan mata manusia yang memandang kami dengan iri hati, serta daripada sekalian mereka yang mempunyai perasaan hasad dengki terhadap kami. Hafidh alim wa anta hasbuna wa ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bateri dah habis ke? 开机蓝牙模式。 Aduh. Boleh dengar tuan umpan ya? Tes. Dia mati sendiri ya? Kalau ni okey tak ni? Suara ni? Jauhkan speaker. Baru sampai dengan
Testing. Tak pakai pun okey kan? Boleh dengar semua ya? Cubaan suara. Okey. Boleh? Kuat lagi lah. Baik, apa khabar tuan-tuan dan puan? Sihat melangkau ya, alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita dapat dipertemukan buat kali yang kedua untuk menyambung kuliah Maghrib menggunakan kitab Bidayatul Hidayah. Dan insya-Allah pada malam ni tuan-tuan dan puan kita akan mula untuk memasuki perbahasan kitab ni lah, pada awal muqaddimah kitab ni. Dan sebelum tu saya ucapkan dulu terlebih dahulu tahniah kepada tuan-tuan dan puan lah, walaupun hujan biasa hujan ni ramai yang surrender tapi tengok ramai-ramai muka-muka yang bulan lepas kan, masih ada lagi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Tahniah ya. Dan semoga Allah Taala memberkati tuan-tuan dan puan. Dan apa jua niat yang kita bawa pada malam ni, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala pandang dan Allah Taala kurniakan ganjaran terbesar dan memberikan kebaikan dan balasan yang terbaik dan hasil yang berkualiti bagi kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah pada malam ni tuan-tuan dan puan, sebelum kita teruskan perbincangan, terlebih dahulu seperti yang saya maklumkan pada awal-awal tadi lah, kita akan membacakan selawat terlebih dahulu ya. Cukup tak kertas? Masing-masing dah ada ke dapat kertas ni? Kertas selawat. Ada yang tak ada? Cikgu tolong yang tak ada. Ada? Cukup semua ya? Cukup semuanya? Dapat Dan kertas ni tuan-tuan dan puan ada dua muka lah, muka depan, muka belakang. Dan ada 3 selawat di situ. Selawat pertama kita ambil daripada selawat ta'lim. Lepas tu diikuti dengan selawat Anwar, kita ikut kitab lama ke kanan. Dari kanan ke kiri. Selawat ta'lim, selawat Anwar, belakang tu selawat Tafrijiyah. Dan insya-Allah sama-sama kita akan bacakan tuan-tuan dan puan. Di atas tu dia punya, kita baca yang apalah, yang bahasa Arab ya. Yang di bawah setiap tulisan Arab tu ataupun ni, dia adalah merupakan terjemahannya lah. Tuan-tuan boleh tengoklah di situ. Dan kaedah pembacaannya tuan-tuan dan puan boleh follow anak-anak ni baca ya. Anak-anak ni dah hafal ni. Ya. Baik. Jadi terlebih dahulu sama-sama lah kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita niatkan jugalah semoga dengan sebab selawat ni Allah Taala bukakan kefahaman buat kita semua. Dan semoga dengan sebab selawat ni juga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan apa saja niat baik kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman yang mendalam, bukan hanya sekadar kefahaman, bahkan juga mudah-mudahan kita dapat kekuatan untuk nak beramal, nak take action ya. Bukan sekadar kita hanya tahu, bahkan kita boleh apply dan memanfaatkan setiap apa yang kita bincangkan ya. Dan semoga kita dapat amalkan dengan istiqamah, konsisten, sehinggalah kita membuskan nafas yang terakhir dan mendapat hasil yang terbaik daripada apa yang kita belajar dan kita amalkan, insya-Allah. Dan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, sama-sama terlebih dahulu kita berselawat. Selawat yang pertama kita bacakan selawat ta'lim ya. 3 kali kita baca ta'lim, selawat Anwar sekali, selawat Tafrijiyah pun sekali. Boleh ya? Baik. Kita akan baca bersambung tu lah. Dan tuan-tuan boleh ikut follow lagu anak ni macam mana dia baca. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu fi khazainillahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu fi khazainillahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takun fi khazainillahi nura wa takun lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Selawat yang kedua ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil awiyah wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Selawat yang ketiga, selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, masya Allah kana, wa ma lam yasha' lam yakun, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkira wa an-naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal has'a 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a 'ala al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah, tu selawat tuan-tuan ya. Kalau nak dibacakan lepas solat pun boleh tuan-tuan. Selawat ni satu kali kita baca 10 rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insalla alaihi marrah sallallahu alaihi biha asyarah. Siapa yang berselawat ke atasku sebanyak satu kali, 10 kali daripada Allah taala. Selawat daripada Allah taala tuan-tuan puan bermakna rahmat, rahmat. Dengan satu rahmat sahaja pun sudah cukup melayakkan kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kan pula 10 rahmat. 10 rahmat. Di akhirat besok nak masuk syurga ni bukan sebab amalan kita tuan-tuan dan puan ya. Masuk syurga bukan sebab amalan, tapi jangan salah faham. Bukan amalan kita tu langsung tidak berguna apa-apa pun belum tentu masuk syurga, tidak. Untuk nak mendapatkan rahmat tu dia ada sebab. Sebab apa kita mendapat rahmat daripada Allah taala? Antara sebabnya adalah mengikut perintah Allah taala. Kita beramal. Itu amalan, maka amalan ni bukanlah sia-sia. Dia adalah penyebab kita mendapat rahmat. Bila mendapat rahmat, maka inilah kunci syurga sebenarnya. Tak kisahlah amalan kita tu banyak ke sikit, asalkan Allah Ta'ala redha dan Allah Ta'ala nak beri rahmat pada kita, masuklah. Itu di akhirat tuan-tuan dan puan, dalam dunia ni pun sebenarnya bila mana Allah Ta'ala bagi rahmat, dia telah memiliki ciri-ciri ahli syurga. Kenapa itu ahli syurga? Ciri-ciri apa tuan-tuan dan puan dalam syurga ni? Kalau tuan-tuan dan puan biasa dengar kan, dia tidak ada lagi dah kesengsaraan, tak ada lagi dah nak penderitaan, sakit hati, marah, dendam, bonci, serabut, stres, tertekan, ya, dan semua sekali lah penyakit-penyakit yang merunsingkan kita. Tidak ada lagi kebimbangan. Tu syurga. Di akhirat tuan-tuan dan puan, tu nikmat dalam syurga. Bila kita dimasukkan dalam syurga, itulah dia nikmat. Mati ya. Mati tak? Habis bateri. Pakai manual lah ya. Boleh dengar tuan-tuan ya. Ya.
Ya. Jadi kalau di akhirat kelak kita akan dimasukkan syurga dengan sebab satu rahmat Allah Taala. Bayangkan tuan-tuan dan puan dengan 10 rahmat Allah Taala kita dah dapat dalam dunia ni lagi. Dan seandainya kita dah banyak selawat tapi tak je juga rasa-rasa macam masuk dalam syurga kan. Teruskan lagi tuan-tuan dan puan, jangan berhenti. Mungkin ya selawat yang kita ucapkan itu dia perlu kepada masa untuk matang, tempoh untuk matang. Bila dia matang, yakin dan percayalah. Macam kita macam tanam buah, Haji kan. Tanam pokok, tanam buah lah. Buah tak ditanam tau. Tanam pokok tuan-tuan dan puan kan. Pokok apa? Pokok manggi, pokok durian, apa tu langsat, dokong ya. Dokong. Sini panggil dukung. Belah Kelantan patut sebutannya dokong tuan-tuan dan puan ya. Negeri Sembilan panggil dukung lah kan. Tak mana. Lepas tu musangking kau tak kisahlah apa sahaja yang pokok-pokok yang kita tanam tuan-tuan dan puan, hari ini kita tanam, apakah besok akan dapat hasil lah? Tak. Dia perlukan, dia ada masa, tempoh dia. Dan kita hanya yang pelik tuan-tuan dan puan, kita tak nampak buah pun. Kita tak nampak buah pun tapi kita bersungguh siram, bersungguh jaga, bersungguh bagi baja. Jaga daripada musuh-musuh, kambing semua untuk dimakan. Kita tak nampak lagi pun buah. Betul? Tak nampak pun. Batang hidung buah pun tak. Jangan kata batang hidung buah lah. Batang buah tu pun tak nampak tuan-tuan dan puan. Kita hanya nampak tangkai mula-mula tu kan. Kalau kita pergi kat nursery tu, kita ambil dia punya anak pokok tu ya. Ternyata tidak. Pokok tu diam sengking ya Haji kan. Kita mempercaya tuan-tuan dan puan. Atas dasar kepercayaan kita dan kita nampak sebenarnya, bukan kita tak nampak ya. Kita nampak di mana tuan-tuan dan puan? Di mana kita nampak? Kita bukan nampak di mata kita. Kita nampak di mana? Dalam bayangan kita. Dalam hati kita. Bayangan kita membayangkan inilah dia buahmu. Walaupun tak dapat lagi tuan-tuan dan puan sekalian. Dan keyakinan tu kita teruskan dan akhirnya ya, berjaya kita dapat hasil dan kesabaran dan kepercayaan kita. Dua benda ni sebenar. Demikian pula lah kalau sekiranya kita dah amal dah banyak dah. Ustaz, dah lama saya amalkan ni tapi tak tidak tenang-tenang. Tak juga dapat hasil Ya. Maka tuan-tuan dan puan percaya kepada proses, lihat baliklah kalau kita tanam pokok tu apa masalah dia tak berbuah. Pokok dah besar. Mungkin baja tak cukup. Jadi usahakan tuan-tuan dan puan untuk cari baja. Di antara baja adalah ilmu. Dan di antara dia adalah selawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah baja dengan air siraman yang paling menyuburkan, yang akan menyuburkan pokok-pokok amalan kita. Sebab tu selawat ini dia punya amalan sangat besar sehingga Allah Taala dalam banyak-banyak amalan yang Allah Taala yang lain-lain amalan solat, puasa semua Allah Taala dituju kepada orang beriman. Dirikan, wahai orang beriman, dirikan salat, wahai orang beriman, difardukan puasa ke atasmu, wahai orang beriman, keluarkan zakat. Tadi Allah Taala direct tujukan arahan tersebut kepada orang beriman. Dan hanya satu amalan ni sahaja tuan-tuan dan puan, kalau buka Al-Quran Allah Taala mulakan dengan diri Allah Taala yang maha mulia, dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dulu, dan diikuti pula dengan malaikat, barulah ada perintah orang beriman pula buat. Apa dia tuan-tuan dan puan? Selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Sesungguhnya Allah Taala, innallaha, ini setiap hari Jumaat kalau orang lelaki kan pergi solat Jumaat tu, ni apa sebelum daripada khatib nak bacakan khutbah dia akan bacakan dulu kan. Bilal akan bacakan dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Taala dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dimasukkan dalam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu barulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi, ucapkanlah selawat, wasallimu, dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita dengar ayat ni tuan-tuan dan puan, dia adalah seruan. Allah Taala menyeru, Allah Taala bagi perintah. Orang yang beriman dia akan sambut cepat-cepat. Kerana dia akan sambut cepat-cepat walaupun tak pergi solat Jumaat. Kalau dengar saja ayat ni tuan-tuan dan puan, alert. Tolong alert ya. Dia ibarat macam kita, satu seruan daripada Allah Taala. Allah Taala pun sendiri berselawat dan malaikat lagi berselawat. Kita siapalah? Kita nak berbanding dengan para malaikat. Antara kita dengan Allah Taala tu memang kita adalah kejadian lah. Ni bandingkan dengan malaikat lagi mulia pada kita. Tuan-tuan dan puan tu diperintahkan oleh Allah Taala dulu berselawat, maka baru kita orang beriman.
Dan bila kita benar-benar orang beriman, dia akan sambut apa yang kita dengarkan ini dengan ucapan selawat. Allahumma salli wa sallim alaih. Hari Jumaat ni tuan-tuan dan puan kan kebanyakan kalau kita perhatikan ramai yang senyap. Sebab apa? Mungkin tak faham makna dah. Dan terlepas pada ni tuan-tuan dan puan, tuan-tuan lah especially, terutamanya lah, bila mendongangkan ayat ni, terus sambut. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Sambut kat situ tuan-tuan dan puan. Sallu. Selawatlah kamu. Apa kita kena buat tuan-tuan dan puan? Sama ada kita nak ucapkan Allahumma salli wa sallim alaih, ataupun sallallahu alaihi wasallam, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Boleh tuan-tuan dan puan? Boleh? Boleh kita try? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dah selawat Ke ikut sama ayat? Bukan ikut sama ayat, selawat. So kalau sallu tu perintah, sallu wa sallimu taslima tu perintah. Apa dia? Selawat, kalimah selawat yang kita ucapkan, Allahumma salli sallim alaih. Boleh kita cuba sekali lagi? Boleh? Tuan-tuan dan mak, anak-anak ni tolong lip ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salli wa sallim alaih. Ya, ringkas tuan-tuan dan puan ni. Sama ada kita nak tunggu habis ayat ataupun kita terus sambut ya dekat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang beriman yang benar-benar beriman pada perintah Allah Taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu selawat. Pengenalan tuan-tuan dan puan ya. Selawat. Yang kita bacakan sebab tu sebelum daripada kita mulakan insya-Allah selepas pada ni pun, dan kuliah yang seterusnya insya-Allah kita akan mulakan terlebih dahulu dengan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan dan puan boleh amalkan jugalah. Boleh amalkan ya. Lepas solat pun nak baca, boleh, silakan. Ini di antara bahagian nak selawat yang cantik itu kita amalkanlah. Berapa kali nak amal, silakan terpulang pada tuan-tuan dan puan. Nak baca tak berlagu kau, nak berlagu kau macam tadi ke pun terpulang pada tuan-tuan dan puan. Mana yang selesa, mana yang memberi sentuhan kepada rohani tuan-tuan dan puan, silakan buat. Kita nak sentuh rohani sebenarnya kan. Dan nak sentuh rohani ni dia mestilah kena berlagu kan, dan menghayati tuan-tuan dan puan. Lepas tu saya berbuh makna tu. Dengan hanya donga, oi sedap lagu mendayu lagu ni, apa makna kena tahu juga makna tu, mudah-mudahan bertambah berganda lagi lah kita punya sentuhan selawat ni ke dalam hati kita, insya-Allah mudah-mudahan. Tu makna tu dah disertakan sekali, perhatikanlah dan tengok makna tu ya. Dan selawat ni sangat besar tuan-tuan, kelebihan kalau nak cerita satu malam ni memang tak habislah kelebihan selawat ya. Cuma saya ringkaskan saja, moga-moga menjadi kita punya amalan senantiasa secara istiqamah sehinggalah kita membuskan nafas yang terakhir. Allahumma min rabbal alamin. Baik. Jadi seperti biasa tuan-tuan dan puan, kuliah kita dalam sekitar 45 minit kan. Kita bermula lebih kurang dalam 7.45 tadi dan dijangkakan 8.30 lah. 8.30 ya. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan ada sebab pertanyaan tu anggaran, mungkin akan copek sikit, mungkin akan terlajak sikit ya. Kalau terlajak minta maaf banyaklah. Kalau tercopek pun tak ada masalah kan. Ya. Sampai pukul 9 pun okey ke? Okey. Tapi saya lebih kurang 45 minit tak lama lah untuk kita nak bagi laluan. Kalau sekiranya tuan-tuan dan puan di penghujung sesi nanti ada sebarang pertanyaan macam biasa, tuan-tuan dan puan jangan segan silu untuk berbuat demikian. Walaupun anak-anak ni ramai pada malam ni kan, anak-anak ni pun juga nak tumpang belajar, nak dengar juga soalan. Kadang-kadang dia tak pandai tanya soalan, dia tak tahu nak tanya apa, dia sonyap ya kan. Jadi tuan-tuan dan puan bertanyakan soalan, dia akan belajar daripada soalan. Dan bukan tuan-tuan dan perempuan saja dan anak saja yang belajar daripada soalan yang ditanyakan. Saya juga tuan-tuan dan puan pun belajar daripada persoalan-persoalan yang tuan-tuan dan puan tanyakan. Jadi jangan malu untuk bertanyakan soalan dan jangan anggap ni soalan bodoh ni. Alah tak payah tanya lah. Soalan budak-budak, tak ada istilah macam tu tuan-tuan dan puan ya. Tanyakan saja. Yang mana yang tuan-tuan dan puan tak kira saya okey. Dan kalau sekiranya bukan di penghujung pun, kalau takut tuan-tuan dan puan terlupa kan, di sepanjang sesi kita berlangsung, boleh juga kalau mungkin saya tercepat ke kan, ataupun tuan-tuan dan puan tak dapat nak menangkap ke apa yang saya cuba sampaikan, boleh minta saya ulang juga ataupun bertanyakan soalan. Boleh tuan-tuan dan puan ya. Alright. Jadi kalau boleh kita tengok tuan-tuan dan puan semak pada muka surat. Di permulaan itu pada depan-depan ni lagi dah. Itu sebenarnya awalnya. Awal kitab dimulakan dengan inilah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Nampak selepas daripada
Tu tak ada nombor muka surat tu ya. Tulisan Arab tu. Muka ni muka pertama. Ni muka surat yang kedua. Kan dah nampak pada kulit tu. Kita baca dulu dia punya mukadimah awal ya. Bismillah. Dan kita santai je tuan-tuan dan puan ya. Kita cakap tadi lah, bila kita santai ni, kalau tuan-tuan dan puan tak sangkut kat mana, tu tanyakan tuan-tuan dan puan. Saya lebih suka macam tu lah. Okey? Daripada tuan-tuan dan puan duduk ontok senyap kan. Iwan ya. Tanyakanlah apa nak tanya. Baik. Tak ada baris ya? Betul? Tak ada baris kan? Nak tanda baris boleh kau? Pulanglah kan? Ya. Kalau tanda baris, kalau tanda pun tak okey lah. Okey, baik, saya bacakan dulu bahasa Arab ni ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tu boleh baca lagi kan? Wassalatu wassalamu ala Sayyiduna ke Sayyidina ke Sayyidana? Cuba tu kau. Sayyidina ya. Ni ambil sikit lah kaedah bahasa Arab. Ilmu nahu. Memang kalau di pondok belajar macam ni lah. Bahasa Arab memang tak ada baris ya. Kalau kita lama lagi lah pula tuan-tuan ya. Dia ada ni lah. Ni lah ejaan ni. Dia tak ada baris kan. Ni kalau dulu belajar pun tok guru kita dulu pun belajar memang ni lah. Bahasa Arab nahu sarab dipanggil. Kalau nak baca tu kena ajar ilmu nahu. Okey. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ya. Kenapa kena baca baris bawah tadi? Sebab ada ala tu, ala. Ala tu dipanggil huruf jar. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lepas tu boleh baca tak? Wa min ke wa man? Cuba tokoh. Kalau kat pondok, kalau anak-anak yang tokoh betul dapat hadiah lah. Sini tak bawa hadiah. Wa man tabi'ahum. Ada yang jawab min juga ya. Tak apa belajar kan. Salah masa belajar ni apa elok. Jangan tak ada salah langsung lah. Itu tak elok lah. Sebenarnya kalau kita tak buat salah langsung, itu adalah merupakan satu tak normal lah. Manusia yang normal ni pasti buat salah. Bila dia buat salah, dia tahulah, oh ni salah. Kalau dia tak pernah buat salah, tu bukan manusia tuan-tuan dan puan ya. Bukan manusia nama tu. Dan kita pun, mak ayah pun janganlah marah kalau anak tu selalu buat salah kan. So kalau ada mak ayah ni, dia nak anaknya perfect kan. Jangan buat salah. Dan saya pernah jumpa orang tuan-tuan dan puan, dia tak boleh buat salah sikit pun. Salah sikit dia kan ganti kotak baru. Dia bila kocik dia ajar sampailah ke besar tuan-tuan dan puan. Problem tu berlaku. Dia sebab kocik dia ajar kalau salah tak boleh liquid, tak boleh padam, tulis balik. Jadi sampai ketua tuan-tuan dan puan, dia kalau tabiat dia kalau dia buat salah gitu. Dan dia anggap sangat-sangat berbahaya, tak sihat jadi dia tak boleh terima kesalahan, tak boleh terima. Dia nak perfect. Dia kalau ada benda-benda yang nak pandangan tu macam apa sakit, tak konon sikit lah, dia sakit, mental dia sakit. Ni berbahaya tuan-tuan dan puan ya. Ada kot kat sini? Tak ada ya. Dia panggil golongan perfectionist. Dia kena semua nak perfect. Yalah, kita ni memang tuan-tuan dan puan kalau boleh memanglah nak perfect kan. Tapi tak semua benda yang kita dapat kawal. Ya, kalau perkara kita dapat kawal tu bila kita boleh kontrol diri kita. Kalau benda di luar, pergi mana-mana tengok tempat bersepah, kadang-kadang benda tu kita pun tak dapat nak kawal. Jadi apa yang penting dalam diri kita sebenarnya tuan-tuan dan puan? Acceptance, penerimaan. It's okay sebenarnya. Jadi benda tu isu dalaman ya. Kalau tuan-tuan dan puan ada masalah tu, apa ada ubek saya ada ubek bukan jampi lah, bukan jampi ya. Dia kena go through sesi, dipanggil sesi one to one coaching, kena apalah, kena sesi terapi panggil. Kita nak explore balik apa yang berlaku pada diri macam yang saya cakap tadi tu, bukan orang lain lah, dalam keluarga sendiri tuan-tuan dan puan memang daripada coaching. Apa bila explore balik, boleh teringat. Di situ dia punya punca sampailah ketua. Dan benda tu sakit ya, sakit kalau dia tak lepaskan dan tak tahu macam mana nak melepaskan. Sangat sakit. Sebenarnya mudah ya bagi yang apalah. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila
Yaumiddin. Ni biasa jumpa kan, ila yaumiddin. Tu yang tak ada baris. Apa makna tuan-tuan dan puan ya? Makna tengoklah muka surat ni, dah ada tu. Muka surat dekat muqaddimah tu. Muka surat pertama. Surat pertama ya. Jumpa? Dia tulis muqaddimah. Jumpa? Jumpa semua? Nak tak apa. Share lah. Ada kita lebih ke? Tak ada. Tak ada. Kita lebih ada ke? Tak apa, tak ada tak apa. Kalau ada lah, kalau ada anak-anak ni, Allahu Akbar. Tak apa. Mandi je telefon. Sentuh. Baru cakap buat salah tadi kan, dah buat salah lah. Numpahkan air jadi budak-budak lah. Satu benda yang saya belajar daripada siapa, saya tak ingat daripada mana saya belajar entah. Ke sekolah ke, cikgu ke apa, sekolah agama ke apa, tak pastilah. Ada tisu teh. Salah seorang guru saya siapa, saya tak ingat siapa yang ajarkan. Kata kalau masa dululah, masa zaman remaja macam zaman budak-budak ni kan, dia ajar kalau lah satu berlaku tu pasti ada hikmah. Sampai kan satu hari dalam bulan puasa tu, terima kasih. Dalam bulan puasa tuan-tuan, macam ni lah. Adik saya bawakan satu mangkuk air penuh, air sirap lah, apa tembikai. Dia bawa sampai ke depan tu macam mana entah, tersungkur, pop, meletup, pecah. Habis. Biasalah orang tua kan, bila dah jatuh tu bincur lah. Tapi yang terkeluar pada mata tu tuan-tuan, ini ada hikmah. Bukan sebab bukan awak yang buat. Mungkinlah kot kan. Tapi bila mana diajarkan macam tu, tuan-tuan kita terbiasa macam tu, okey. Mana ada penerimaan. Kalau kita marah, apa kita dapat? Dah lah, kita sini pun sakit, orang yang kita marah pun sakit. Emosi tercalar. Lain kali dia nak buat, dia takut dah. Nak tolong kita kan, dia takut dah. Tu bad impact tuan-tuan dan puan ya. Jadi tak semualah kita tak marah, ada perkara-perkara yang kita kena kontrol kan. Baik. Ya. Okey ya. Muqaddimah, jumpa ya. Jumpa semua. Akan datang ni nanti anak-anak tengok balik. Okey, muqaddimah ni terjemahan Bismillah tu, Bismillahirrahmanirrahim. Itu dengan nama Allah yang sangat pemurah lagi sangat mengasihani. Dia bagi makna yang tersurat saja ya, tersurat. Ini kalau dalam perbahasan perbincangan di pengajian di madrasah tuan-tuan dan puan, dia akan pergi lebih mendalam lah membahaskan tentang perkara ni. Jadi memandangkan kita sebulan sekali kan. Jadi saya nak ringkaskan sajalah. Nak ambil kunci ataupun poin yang terpenting dalam muqaddimah pengarang kitab ataupun dalam kitab Bidayatul Hidayah ni. Okey? Ya. Ini kunci yang pertama dipanggil kunci keberkatan ya. Dalam muqaddimah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ada 3 kunci tuan-tuan dan puan. 3 kunci keberkatan. Meja. Meja dah banyak. Tak pakai meja pun tak apa kot. Boleh. Masa saya belajar mungkin tak ada meja. Meja yang tak ada masa tu. Meja kecil memang tak ada lah. Sekarang ni meja ni baru lagi meja ni kan. Baru tahun bila lah. Masa saya belajar mungkin tak ada lah. Menulis memang atas pohon lah. Kitab kan menulis atas pohon. Ya. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Itu ringkas. Ya. Tolong ambil kan. Senang ambil tolong edang. Bagi-bagikan dulu. Tu ada lagi 2 lagi. Boleh pakai? Ya.
Okey. Jadi kalau yang makna saya ambil contoh sikit lah, yang agak mendalam sikit lah. Mendalam sikit dah, tak tambah mendalam ya. Dengan nama Allah Ar-Rahman tu tuan-tuan dan puan, maksud dia yang amat pemurah. Di sini disebut yang sangat pemurah. Dan makna tersirat di sebalik itu pemurah ai bi jala'ilin ni'am, dengan mengurniakan sebesar-besar nikmat kepada semua hamba-Nya. Tak kisahlah, tak kira lah dia beriman ke tak beriman ke, dan di kalangan orang Islam ke, yang tak Islam ke, yang kafir ke, Allah Ta'ala bagi sama rata tuan-tuan dan puan. Cuba perhatikan. Kalau kita tengok lah, orang Islam lebih rajin solat. Orang Islam lah yang paling taat pada perintah Allah Ta'ala. Dia menyembah Tuhan yang sebetul lah. Yang sebetul pada logik kita tuan itulah Tuhan sebetul lah, bukan Tuhan yang dibuat. Kan? Kita tambah Tuhan yang satu, Tuhan yang betul. Kita beribadah, kita puasa, kita ikut perintah dia. Kan? Dan kalau kita ikut kira-kira tuan-tuan orang Islam ni lah dapat lebih. Kalau kita kira-kira macam tu lah, selapis. Islam dah dapat lebih, yang tak solat dapat juga. Oksigen dapat, mata dapat, tangan dapat, semua nikmat dia dapat. Macam mana orang Islam, bahkan dia lebih lagi pula. Dia kaya raya pula kan, jadi millionaire semua sekali. Dia tak Islam pun. Macam tak adil pula kalau kita kira satu lapis tuan-tuan dan puan. Tapi sebenarnya bila mana kita melihat kepada makna Ar-Rahman, itulah dia kemurahan Allah Ta'ala. Dia bagi kepada hamba, tak pilih bulu. Kenapa persoalan tu? Kalau mungkin tuan-tuan dan puan tertanya-tanya, kenapa patut kita lah. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab kata Nabi SAW, dunia ni, nikmat dunia ni, kalaulah sekiranya bernilai di sisi Allah Ta'ala bernilai di sisi Allah. Saya highlight di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau bernilai, besar mana? Besar sayap nyamuk sahaja. Besar mana sayap nyamuk? Besar kau? Kau bernilai besar tu je lah. Mana kata besar tu bernilai. Kalau sebesar tu pun bernilai di sisi Allah Ta'ala, patah lagi lah besar lain tu bernilai lah kan. Tak. Yang besar tu tak kira. Ambil kocik je ni. Kalau lah kocik ni pun bernilai di sisi Allah Ta'ala, orang kafir takkan dapat minum. Orang kafir tidak akan dapat minum walaupun setogok. Ni dah habis bertogok ni. Kalau kira kan. Setogok tak dapat minum tuan-tuan dan puan. Tapi kalau kita tengok pada hari ni bukan setogok, bahkan bergalen-galen. Dia dapat memiliki sumber, dia dapat menikmati, mengecapi sumber yang sama yang kita kecapi tuan-tuan dan puan sekalian. Ini menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala pemurah di dunia. Di dunia pemurah di dunia. Untuk dunia semua dapat sama rata, sama adil. Siapa yang bersungguh lebih dapat lebih pula kan. Tapi di akhirat Ar-Rahim, yang sangat mengasihani. Mengasihani untuk siapa tuan-tuan dan puan? Ini untuk orang beriman saja. Orang kafir dah tak dapat dah. Okey. Tadi kita kata patut Allah Ta'ala bagi lebih lah pada Islam. Kenapa tak bagi lebih kat dunia? Sebab tadi dah kata dunia, nikmat dunia ni tidak bernilai di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu dia bagi dia orang kafir, biar orang kafir gunakan. Dan kadang-kadang nikmat yang digunakan tu besok dia akan dapat lebih teruk lagi seksaan. Nikmat banyak dapat, tapi dia ingkar pada perintah Allah Ta'ala. Termasuklah orang beriman pun sama jugalah. Kalau kita banyak dapat nikmat tuan-tuan dan puan, tapi nikmat tu disalahgunakan, dan nikmat ini akan diaudit ya. Setiap nikmat tu akan diaudit tuan-tuan dan puan sekalian. Habis kita. Kan? Tinggal lagi orang beriman ni adalah belas kasihan Allah Ta'ala bagi. Bagi belas kasihan, ada telah ansur, Allah Ta'ala boleh maafkan, ampunkan, dan akhirnya Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga. Ini Rahim. Mengasihi Allah Ta'ala, mengasihani Allah Ta'ala tu hanya kepada orang beriman sahaja. Orang kafir tak ada peluang, tak ada chance. Dunia berapa lama kita hidup tuan-tuan dan puan? Berapa lama kita hidup? Sekarang ni dah berapa lama? Akan datang tak tahulah kan. Janganlah ambil jangkaan 60 tahun kot. Tak. Kalau Nabi Nabi bagi tahu tu antara tu lah 63. Di Ketam umumku antara 60 hingga 70 lebih kurang lah. 63 kebanyakan apa? Secara average 63. Dan ada yang awal, ada yang dah berlebih subsidi. Kan? Kan dah berlebih, ada yang lebih tu subsidi lah, yang lebih tu tanah rumah sekalian. Jadi berapa tahun sangat tak kira lah. Walau paling maksimum lah kita katakan kahini tuan-tuan dan puan. Berapa usia yang paling tua sekali yang boleh capai 100 tahun? 90? 100 boleh? Ada tak dalam dunia ni? 100 ada kan? 200 ada tak?
Dia tak ada. Dua tin ada tapi dalam kubur lah. Dah pergilah. dah tanam. Ya. Berapa tahun tuan-tuan puan, paling habis pun, paling torik pun lah 100 tahun kau sampai. Dengan keadaan dunia sekarang ni macam-macam, makanan pun tak sihat kan. Faktor pemakanan pun itu menjadi punca utama. Lepas tu faktor tekanan persekitaran menyebabkan kesihatan mental kita pun tak terjejas. Lagi pendek lagi umur. Dan kebanyakan kalau tuan-tuan perasan kan, yang pergi dulu siapa? Laki banyak pergi dulu daripada perempuan. Laki ni dia tak pandai meluahkan perempuan. Dia tak nak meluahkan kan. Dia sepondam sampai dia sakit. Jantung kata kan. Dan nak pula hari ni macam-macam pula kan, tak ada pun sejarah tentang sakit jantung tiba-tiba mati sumbat jantung. Kan saluran darah tu tersumbat. Meninggal. Ni akhir zaman tuan-tuan ya. Jadi paling panjang pun katakanlah 100 tahun kau sampai. Compare dengan akhirat berapa lama? Berapa lama di akhirat? Ada tak tempoh? Orang kafir dia dapat menikmati nikmat tu katakanlah 60 tahun, kau dapat 60 tahun, 50 tahun. Selepas pada tu apa jadi dekat dia orang? Seandainya dia berterusan dalam kekafiran dia, sampailah dia memutuskan mata akhir, di sana dia dapat tak? Tak ada can langsung. Tak ada can langsung. Berbeza dengan orang beriman. Tahu macam mana orang beriman lah buat salah ke? End up tuan-tuan last sekali keluar juga pada neraka, masuk dalam syurga selama-lamanya. Selama-lamanya. Dan dalam syurga dia dah tak ada lagi dah. Dia dah tak ada lagi dah sakit. Tak ada lagi dah semakin bertambah usia, semakin bertambah uzur, tak ada lagi dah. Dalam syurga kekal. Nikmat kekal, maintain. Dan sekurang-kurang nikmat dalam syurga tuan-tuan dan puan bosan mana? Seluruh dunia ni dan seisi tu sekurang-kurang. Berapa besar dunia ni ya? Kawasan akan diberikan kepada ahli syurga yang mendapat nikmat paling minimum. Ni paling common nikmat tuan-tuan dan puan. Bukan belum cerita yang banyak tu. Ni yang paling common sekali nikmat dapat satu dunia. Kawasan dia dapat. Milik dia. Bukan tanah kosong penuh dengan buah-buahan syurga, dengan bangunan-bangunan, tak payah lagi nak fikirkan, tak payah lagi nak panggil arkitek. Nak design macam mana rumah. Memang dah ada siap tuan-tuan dan puan. Siap. Dan bila nikmat tu diambil, makan sedap lagi, dan nikmat tu tak berkurang. Dunia kan kalau kita makan lauk pertama sedap, lauk kedua tak kena tokak, potong haji kan. Kena makan lauk yang tadi yang sedap tu, baru dapat balik. Itu tak, besok pula kita makan, belum tentu lagi dapat yang sedap tuan-tuan dan puan, kalau makan kedai kan. Tapi di syurga tuan-tuan dan puan, kita makan makanan yang pertama, nikmat, lazat. Makan yang kedua, lagi lazat. Ketiga, lagi. Sampailah macam tu tuan-tuan dan puan, tak ada kesudahan. Boleh bayangkan tak macam mana nikmat tu ya, berkali-kali ganda tu. Nikmat sedap makan ni pun dah dalam dunia kita makan sedap, lepas tu sakit perut kan, membuang, melepeh yang tu je lah, membuang balik. Itu nikmat dalam syurga. Nak diberi kepada siapa tuan-tuan dan puan? Kepada orang beriman. Adil tak Allah Ta'ala? Tak adil. Sebab kita buat sikit je. Kita buat apa je? Berapa lama kita besar payah? 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Dalam syurga selama-lama, tak fair. Sebab tu kata tadi, Allah Ta'ala masukkan syurga dengan rahmat, bukan dengan keadilan. Kalau dengan keadilan, parah kita. Sebab tu, dan sebab tu jugalah tuan-tuan, jangan kita mempertikaikan keadilan Allah Ta'ala. Kalau kita pertikai, parah kita. Kita adalah orang yang paling zalim sekali lah kalau mempertikaikan keadilan Allah Ta'ala. Cuba bilang balik nikmat Allah Ta'ala yang bagi kita. Kadang-kadang ada orang kan, dia rasa tak adil Allah Ta'ala baik macam ni. Dan banyak kena duga, banyak teruk. Dia rasa dia lah paling teruk sekali diuji. Saya cuba kira balik nikmat yang dia ada, yang dia dapat, daripada hujung rambut sampai hujung kaki itu baru luar. Nikmat dalam jantung, paru-paru, ginjal, pundi koncing. Bayangkan kalau semua tu Allah Ta'ala tak bagi, tak berfungsi, apa jadi kat dia? Apa jadi kat kita tuan-tuan dan puan? Jadi bila kita nak bercakap tentang soal keadilan dengan Allah Ta'ala, fikirkan dulu secara mendalam tuan-tuan dan puan. Okey, mudah-mudahan tak ada lah di sini kan.
Ni kadang-kadang ada juga orang semacam tu, dia tak puas hati. Sebab dia diuji oleh Ta'ala, dia tak puas hati. Dia rasa dia lah paling teruk. Sedangkan apa yang dia ada tu dia tak sedar dah. Dia tak. Orang Kelantan kata tak khabar wan, tak khabar dah. Yang dia ni banyak lagi nikmat diberikan oleh Allah dengan berbanding dengan ujian yang ditimpukan. Ya. Itu beza ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ni sampai dia kongsikan, ini kunci keberkatan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kalau kat pondok memang satu malam satu ni lah. Oleh kerana kita sebenarnya sekali tuan-tuan kita saya kongsikan untuk 3 kunci keberkatan tu yang pertama. Yang kedua, segala puji bagi Allah Ta'ala sebenar-benar pujian. Ini kunci keberkatan kepada yang kedua. Kenapa? Sebab Nabi bagi tahu kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillah, yang pertama tadi. Dan pada riwayat yang lain bilhamdallah fa huwa aqta. Setiap amalan apa sahaja kita nak buat, urusan kita nak buat, kalau kita tak baca bismillah pada awal-awalnya, dalam satu riwayat tak bacakan alhamdulillah, maka apa kita buat tu sedikit keberkatan. Tu dipanggil terputus. Terputus yang dimasukkan adalah sedikit keberkatan. Qalilul barakah. Berkat ni apa tuan-tuan dan puan? Pernah dengar? Pernah dengar Malan? Berkat. Kan? Haji pernah dengar kan? Apa berkat cikgu? Pernah dengar kan? Mak-mak pernah dengar? Pernah dengar Wan kan? Pernah? Berkat. Nak ambil berkat Ustaz kan contoh. Apa yang tuan-tuan dan puan faham tentang berkat? Ya? Ya? Ada kebaikan, yes. Ada kebaikan. Dan dia ada satu lagi perkataan lah. Kebaikan tu dia berganda. Dia ada kebaikan dan kebaikan tu dia berganda. Itu makna berkat. Ziyadah al-khair kalau dalam bahasa Arab. Ziyadatul khair. Bertambah, berkembang kebaikan tu. Kita bola 2 ekor kan. Jantan betina ayam. Lepas tu duduk dalam sebulan bertolur dan menoteh telur, beranak lagi. Bukan beranak, ayam bertelur kan. Menoteh telur dapat anak 10 ekor. 10 ekor tu berkat. Pada bahasa lah, kebaikan tu dia dah berkembang, maka tu adalah berkat. Kalau benda tak elok tuan-tuan dan puan, dia berkembang juga, tu bukan berkat ya. Letak RM1 dapat RM1,000. Haji kat mana? Kat Toto. Letak dekat Magnum kau kan, dah macai kau. Dia letak RM1 tapi bukan RM1 kan. Biasa orang dah beribu ringgit, lepas tu baru dapat. Kalau bilang-bilang balik masa sana serupa ya. Kadang-kadang rugi kan. Konon sekali-sekala. Tapi untuk nombor tu dia untuk nombor tu dia bagi RM1, dapatlah RM1,999 tu bukan berkat walaupun dia berkembang. Tu laknat nama dia. Kalau benda dilarang oleh Allah Taala kita buat dan dia semakin berkembang semakin, dan kita rasa wah bertuahnya aku walaupun tak solat. Ini baru-baru ni ada isu kan, artis yang kata aku tak solat pun okey, kaya kau solat apa kau dapat. Adalah lebih kurang macam tu bunyi dia mempertikaikan orang solat kaya lah apa. Ini sangat berbahaya. Yang mengeluarkan kata-kata ni juga orang Islam dan sangat berbahaya ya. Kalau lah kiraan kaya tu baru nak solat, memang parah lah. Dan sebenarnya kalau lah orang yang melanggar perintah Allah tapi dia dapat nikmat, dalam istilah ilmu tasawuf dipanggil tu adalah istidraj. Apa makna istidraj tuan-tuan dan puan? Ibaratnya macam ni lah. Kita nak cakau ayam. Ya. Macam mana kita buat? Bagi makan. Ayam tu pun polik kan. Biasa masa ni tuan dan tak bagi makan ni, tapi dia open lekor lah makan. Catuk. Dalam keadaan dia leka makan tuan-tuan dan puan, kita tangkap dia, pisau, sembai, semoleh. Tu istidraj nama perangkap samar yang dipasang untuk nak menjadikan orang yang lalai, yang leka, yang tak ingat pada Allah Ta'ala ni bertambah teruk lagi. Dia dapat nikmat sekejap saja ya, di sana selama-lama dia merana. Jadi hati-hati, jangan tertipu dengan nikmat dunia. Waktu tadi Nabi kata kalaulah bernilai, orang kafir tak akan dapat minum. Tapi orang dapat minum tuan-tuan tu bermakna tidak bernilai. Namun nikmat dunia ni kalau orang beriman gunakan pandai cara guna dia akan jadi bernilai. Dia tengok pula lah bagaimana orang beriman ni menguruskan nikmat tersebut dan dia semakin bernilai. Itu berkat ya. Jadi bila kita nakkan keberkatan, kebaikan dalam apa sahaja kita buat tuan-tuan dan puan, Nabi pesan yang pertama bismillah, yang kedua alhamdulillah. Buat apa-apa bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Tapi nak ringkas bismillah, alhamdulillah pun boleh. Nak makan, biasa kita nak makan baru baca bismillah kan.
Kalau anak-anak dekat sekolah nak jawab profesor kan, barulah bismillahirrahmanirrahim. Bersungguh dia bisa baca tu kan. Dan lain tuan-tuan dan puan, pernah tak kita ajarkan? Kita pun dulu tak diajarkan macam tu ustaz. Kita pun tak dapat nak ajar anak. Ya, tak dapat nak ajar anak sentiasa. Pakai baju ajarlah. Kurang-kurang pakai baju. Bukan makan minum saja, pakai baju. Dia buat apa tuan-tuan dan puan, ajarkan naik kereta. Bismillah. Alhamdulillah. Dan ikuti dengan selawat. Itu 2 kunci keberkatan. Masuk yang ketiga iaitu selawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluknya. Siapa dia? Penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga baginda dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Ini kunci keberkatan yang ketiga iaitu selawat. Selawat ya. Ya. Selawat kepada Nabi. Selawat maksud apa tuan-tuan dan puan? Selawat tu maksud dia rahmatlah. Salam itu keamanan, kesejahteraan. Ke atas siapa? Ke atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita baca selawat ni sebenarnya kita minta rahmat daripada Allah Taala. Untuk siapa? Kalau ikut lafaznya untuk kita doakan untuk Nabi. Untuk Nabi tuan-tuan dan puan ya, kita selawat untuk Nabi. Tetapi bila kita tengok hadis Nabi yang bagi tahu, bila kita baca selawat sebenarnya bukan hanya Nabi yang dapat, bahkan Nabi tak memerlu pun, tak berhajat pun kepada selawat kita. Baginda dah dijamin oleh Allah Ta'ala. Dia syafa'atul uzma, dilantik menjadi penghulu pada sekian Rasul. Dan baginda ada doa yang Allah Ta'ala berikan, yang dia tak pakai pun di dunia ni, dia nak pakai di akhirat. Jadi Nabi tak perlukan doa umat dah tuan-tuan dan puan ya, tak perlukan dah. Tapi kenapa juga kita dituntut untuk berselawat? Allah Ta'ala perintahkan tu pertama. Yang kedua, bila kita selawat, kita dapat balik tuan-tuan dan perempuan. 1 kita ucap 9 nisbah ROI return on investment kalau orang berlabur lah kan. RM1 kita letak tuan-tuan dan perempuan, kita dapat balik RM10. Berapa ratus persen? 100%. 1000%. Haji kan? Kalau RM1 dapat RM1 balik, kita letak RM1 dapat RM2, 100%. Ni dapat 10 RM10, 900%. Betul? Lebih kurang lah 900%. Tu je punya ganjaran dia tuan-tuan dan perempuan. 10 kita ucap 1000, 100 kita ucap 1000 kita ucapkan tuan-tuan dan perempuan sekalian. Ya, kita dapat lagi akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 3 kunci keberkatan pada awal muqaddimah. Mana-mana tuan-tuan dan puan kalau buka kitab pun, kita jawi lah, ataupun kita dulu memang tak tinggalkan ni. Mesti ada bismillah, alhamdulillah, selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana kita nak pakaikan ni juga tuan-tuan dan puan, pastikan dalam berdoa pun sama. Seperti dalam berdoa jangan terminta tuan-tuan dan puan, 3 ni kena awali dengan 3. Pertama bismillah, puji Allah, lepas tu kemudian selawat ke atas Nabi, dan baru minta pada Allah Subhanahu Wa Taala apa sajalah yang kita nak minta. Dan di akhir itu tutup dengan selawat dan juga alhamdulillah. Ni kalau dalam berdoa. Dengan kita terus minta. Kalau terminta tu dia macam kurang adab lah. Di antara adab tuan-tuan dan puan yang terbaik, kunci formula dia mulakan 3 ni. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kemudian berdoa. Lepas berdoa, apa saja kita nak doakan, di akhir tu penutup kita tutup dengan selawat. Selawat dulu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Puji Allah Ta'ala balik. Dia besar tuan-tuan dan puan ya. Kalimah ni besar sebenarnya dia. Dan kalau kita menghayati, dia cukup untuk menjadi ubat kepada kita punya jiwa. Mental kita pun akan terubat. Tapi ada cara dia lah sebenarnya. Dia follow ya. Kalau sekiranya tuan-tuan dan puan ada hajat besar-besar pun, kalau buat ni 3 ni pun insya-Allah. Tapi dia ada teknik dia tuan-tuan dan puan. Kita orang beriman ni memang sangat beruntung Allah Ta'ala dah bagi dah. Nabi dah bagi tu yang paling power. Doa silahul mu'min. Doa ni adalah
Senjata yang sangat padu. Senjata yang sangat ampuh bagi orang beriman, tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi kenapa kita berdoa? Tak ya jalan-jalan. Pisau tumpul Wan kan. Pisau tumpul, motong kan. Bila motong pisau tumpul macam mana jadi takkan susah. Nak potong bawang pun, nak potong apa, ayam kan, pisau tumpul. Kapak pun tumpul. Nak menakik tulang kalau tenteng korban cikgu kan. Kami seksa lagi ya. Bagaimana kita nak asah, tuan-tuan? Perlu diasah juga senjata ni. Dan ada teknik dia. Ada teknik, tuan-tuan dan puan, bila kita nak berdoa. Ada teknik. Kena follow teknik ni. InsyaAllah apa saja doa kita, yakin pasti Allah kita akan dapat. Sebab apa saya kata macam ni, tuan-tuan, sebab ada orang yang tak beriman pun dia dia pakai teknik ni. Dia dapat apa je nak, tuan-tuan dan puan. Kita orang beriman, Allah bagi teknik, tool ni sangat powerful. Cuma kita masa kita pakai tu, kita tak betul-betul pakai. Dia ada cara guna lah. Macam mana cara guna tuan-tuan dan puan ya? Nanti saya sambung pada bulan depan. Dia ada kaedah guna itu. Nak kena tunjuk cara itu. Okey? Baik. Itu dia mukadimah. 3 kunci keberkatan sebagai kesimpulan kita pada malam ni. Anda sampai bagi lalu adulah kalau ada siapa nak tanyakan soalan. Ya. Salam. Tak ada. Kalau kita pergi parti ke Melabu kan, kita nampak tu ada toko lah, kacang bobo ni kan, boleh tak kita isi? Parti? Sukan kan? Funfair lah ke? Kan? Hari sukan. Lepas tu ada lah, kita toko kacang, boleh tak kita toko? Oh, kita main toko. Ada tak duit tak? Dia kalau bayar. Contohnya dia yurannya RM2. Contoh. RM2. Itu kan kita toko tu. Toko tu kan dekat hadiah ni masa aku kecil kita sana. Ada unsur gharar tak di situ? Cuba perhatikan balik. Dia kalau judi ni dia panggil unsur penipuan, unsur perdayaan. Satu asal judi, kenapa judi haram? Sebab dia ada unsur-unsur dia panggil gharar. Wal maisir. Gharar ni penipuan. Tontorang menipu. Bayar RM1. Nombor tu dah lah banyak. Lepas tu dia yang tentukan nombor tu. Kan dia yang boleh, dia bondo tu boleh dimanipulasi. Walaupun RM1 dia panggil cabutan bertuah lah. Nama cabutan bertuah. Tapi bila mana ada unsur-unsur, kalau berjudi ni tontorang lah, kita letak duit. Kalau mau menang pun kita ambil duit. Orang lain tak duit kita dapat. Itu tontorang lah unsur berjudi. Kan kita cuba nasib dia panggil kan. Tak tahu tak tu. Apa ni orang kata cuba tengok nasib. Mensasah dan dia ada dia punya penipuan di situ. Demikian jugalah kalau tekan nombor ekor. Tapi kalau yang ini kalau ada unsur-unsur penipuan, contoh kita letak tadi dia letak amount duit, yuran ke? Bayaran tu nak toko. Jadi itu termasuk jugalah ada unsur-unsur maisir. Unsur gharar, unsur-unsur kita letak toko try nasib. Letak yuran, betul pula kita baru boleh toko. Kalau betul, dapatlah hadiah. Apa hadiah dia? Duit ke tadi? Itu pun hadiah lain. Dapatlah hadiah besar. Hadiah ni. Hadiah tu dah disediakan first prize, second prize. Kalau betul toko itu, toko kacang lah. Berapa toko kacang? Tapi kena letak duit dulu. Nak toko kena letak duit. Kalau tak yuran, betul. Ada unsur-unsur perjudian ataupun penipuan. Maka haram lah. Kalau toko saja, toko kalau menang tak letak. Dia yuran. Kalau ada toko, kalau bayar RM2. Tu dengan yuran ke? Saya dah bercek balik nanti ni. Soalan ni saya dah bercek balik ya. Kalau tak ada bayaran, dia okey. Dia sekadar pasal kita tak keluarkan apa-apa pun daripada kita. Kita hanya cuba menokor lah. Kalau betul dia bagi hadiah. Sekadar dipanggil, ni baru betul-betul pertandingan, kata apa?
Tapi kena yuran. Untuk nak masuk kena yuran. Dan kalau dia ambil daripada yuran ni, dia ambil yuran ni, duit tu sebagai hadiah, itu berjudi lah. Tapi kalau semata-mata dia ambil, dia ada pertaruhan, dia bertaruh untuk duit kan, bertaruh duit tu dia menang, ada pertaruhan, unsur-unsur pertaruhan, perjudian lah tu, maka tu haram. Tapi yang ni dia yuran, sekadar yuran nak tokor. Kalau betul dia dapat hadiah. Hadiah tu yang mana ada lah disediakan. Kira macam peraduan lah ni. Peraduan teka dan menang, tapi kena ada dia punya yuran. Tu ahli orang kata, kalau siapa yang masuk peraduan ni dia ada certain yuran yang dia kena bayar, baru dia boleh teka, baru melayakkan dia, syarat dia nak teka tu, dan barulah dia dapat hadiah. Kalau sekadar yuran tak ada isu kan. Untuk pengurusan sewa tapak, dibayar kos tu, dia gunakan yuran tu, tujuannya untuk nak ni, bukan keuntungan dari situ kan, betul. Untuk kos tu, bila dia ada kaitan dengan kos tu, maka tak dikira sebagai judi lah. Tapi kalau dia ambil pada duit, dia nak jana keuntungan dari situ, dia ambil keuntungan tu dan dia jadikan ni sebagai hadiah, maka tu adalah judi lah. Ini bukan soalan bodoh puan ya. Soalan apa ni? Soalan yang ada kaitan dengan hukum hakam jugalah. Perlu kena tahu ya. Wallahu alam. Nanti saya akan double check balik lah. Akan datang saya akan maklumkan. Saya saya double check balik. Double check balik nanti saya maklumkan. Ya betul, ada peraduan. Kalau kita nak buat sesuatu kan, kita ambil duit dari budak tau. Duit tu memang kita gunakan untuk kos. budak balik lah. Kos Okey, lepas tu kemudian kita beli hadiah. Okey. Buat peraduan. Pertandingan. teka kacang. Katalah kacang tu dalam botol kan. Siapa nak teka kacang ni, bayar ringgit. Contohnya, dia akan tulis lah. Dan hadiah tu bukanlah duit yang, bukan cuma duit tu digunakan untuk beli hadiah. Bukanlah kalau botol tokoh dapat lah duit yang dia ada kumpul tu, dia semua dia dapat. Contoh kan yang hadiahnya betul. Ya. Tu peraduan. Saya double check. Ya. Saya double check, sebelum check balik nanti. Double check balik. Next month lah. Next month insya-Allah. Dia buat peraduan untuk budak kan? Toko. Boleh. Tolong check nanti ya. Ingat. Take note. Ya. Okey. Yang lain ada ke soalan? Kalau bertaruh, tonton, kalau nama bertaruh itu memang tonton lah. Bertaruh dengan duit kan. Walaupun tak ada duit, walaupun bukan duit, dia bet dia panggil. Kalau aku menang, kau belanja aku. Contohlah. Kalau benda tu uncertainty, dia tak pasti benda tu macam mana macam perlumbaan kan. Satu orang kata nombor ekor ni biasa ambil daripada nombor kuda je. Kata nombor kuda, kita tak tahu siapa yang menang tak pasti. Dan menang itu pun bergantung pada nasib lah. Bila orang lain mengalami kerugian, yang dia dapat untung, dia count untung tu. Itu dipanggil unsur-unsur perjudian. Al-Maisir nama dia. Jadi kalau ada unsur-unsur maisir, maka tonton lah. Macam bet kadang-kadang bukan duit, kadang-kadang makanan kan. Kadang-kadang kau nak belanja kau, contoh dia betting, main bet lah. Ni besok dulu, saya sekolah dulu pun sama orang kan, bet. Dah betting, bila cakap tu dia kena apa? Kalau kalah ya kena. Maka tu dipanggil unsur-unsur perjudian. Nanti saya akan go further lagi lah, akan datang insya-Allah. Okey. Baik. Semua Ustaz kan yang main bola. Kita main bola. Tim tu kalah. Tim tu kena belanja kita. Dia dah bertaruh siap ke? Yalah dia bertaruh. Betul siap. Kalau kau menang, siapa menang kau belanja. Siapa
menang, orang yang kalah. Yang kalah tu kena belanja yang apa yang menang lah. Ha. Ha. Kalau misalnya tidak kan dalam kelas, Ha. soalan. Ha. Ha. Dia cuci longgang. Kalau tak betul cuci longgang. Toilet. Ha. Okey, awak menyapu sampah. Ha. Ada. Oh, denda. Kan itu dikira Tak masuk. Tak masuk. Denda tak masuk. Denda tu dia dalam peraturan. Kita yang tetapkan lah. Kalau dia untuk nak merangsang sama ada nak motivasikan budak supaya budak ni dia lebih alert kan. Tu dalam apa ni, dalam bab tarbiyah lah. Untuk kita nak mengajar budak, mentarbiah budak supaya kalau dia buat satu kesalahan, dia tahu kesalahan ni nanti dia ada dia punya akibat. Cakap kan, kita mengajar dia macam tu lah. Jadi itu tak termasuk dalam orang kata bet lah. Kalau dia botol, dia salah. Kalau dia botol, dia menang kau, contoh dia dapat hadiah. Dan kadang-kadang anak kita pun buat benda baik kan, buat benda elok, atau budak tu botol, kita bagi hadiah lah, bau fair lah tu kan. Jangan kalau dia buat salah dia cuci langkang, dia buat botol, dapat hadiah, contoh. Jadi dia akan merangsang budak tu supaya okey, belajar bersungguh. Dia akan berusaha untuk nak ni lah. Betul ya. Wallahu alam. Ya. Ada lagi? Wan? Cikgu? Tak ada. Tak ada ya? Malam tak ada? Tak ada manji ya? Okey. Tanya sampai perhati tuan-tuan ya. Baik. Jadi sekadar tu dahulu tuan-tuan, pertemuan kita pada malam insya-Allah akan datang kita akan bincang pula bila mana kita belajar. Ada satu perkara yang sangat penting. Tak kira lah kita belajar apa pun tuan-tuan dan puan. Dan tak kira lah kita belajar di mana pula, di surau ke, di masjid ke sekolah ke. Demikian jugalah kalau kita mengajar pun sama juga ya. Ni satu benda yang sangat penting. Bahkan bukan dalam belajar sahaja tuan-tuan dan puan. Semua benda, semua perkara terletak pada satu benda ni. Kalau botol dia ni, insya-Allah yang lain tu dia temus. Kalau kat part ni, dan dia adalah part permulaan, dia mula-mula sekali. Untuk penentuan dipanggil, menentukan kita, jalan kita ni lancar ataupun tidak. Kalau jalan kita ni sangkut, tengok balik kat sini. Dia ada kena-mengena. Ada kaitan. Apa benda ni tuan-tuan dan puan? Benda ni nanti kita akan bincangkan pada bulan depan, iaitu niat. Niat ya. Dalam belajar terutamanya ada niat yang perlu kita kena tahu, yang perlu kita kena elakkan, dan ada niat yang kita kena selaraskan. Ingatkan diri kita, inilah kita punya tujuan, inilah kita matlamat kita. Niat kita. Niat di awal permulaan lah. Dan niat ni juga ada kaitan dengan perkara yang kita nak capai. Okey? Ya, orang Jawa kata intention. Apakah dia? Itu nanti kita akan bincangkan pada bulan hadapan, minggu yang keempat. Wallahu alam. Sawab wa ilal marji'un. Maaf. Jadi salah dan silap pastinya ada tuan-tuan dan puan. Saya mohon ampun maaf atas setiap kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan semoga kita mujizkan insya-Allah pada pertemuan akan datang, dan sehingga itu kita tangguhkan dengan membacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allahumma ighfir lana ma akhtana ma ta'ammadna ma sarrana ma 'alanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta. Allahumma inna nasta'inuka ma 'allamtana fariddahu ilaina 'inda ihtiyajna ilaih. Allahumma ij'alna min ulama'ika al-'amilin al-mukhlisin al-ghuril muhaddilin nuhaqqiq lana amalana rabbal alamin. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'a marhuma wa tafarraqana min ba'd wa ma'suma. اللهم لا تندهنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والقول هذا أستغفر الله العظيم ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله.